Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya, Abang Muaz di Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 9 Ogos. Kontraktor bertanggungjawab dalam pembinaan Jambatan Marudi telah ditamatkan kontrak dan digantikan dengan kontraktor baru. Ekoran kegagalan menyiapkan projek itu pada Januari lepas. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu berkata, proses penggantian kontraktor baru sedang dibuat dan telah memulakan kerja-kerja awalan pembinaan jambatan sejak Jun lepas. Dan sekarang kita di dalam proses memutamatkan latihan kontraktor penyelamat untuk menyambung kerja-kerja yang dibuat oleh kontraktor yang terdahulu yang berhenti setakat 15% fizikalnya siap. Jadi kontraktor baru ini kita rasa optimistik kontraktor baru ini akan dapat menyiapkan kerja dengan lebih cepat lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat perkembangan projek dan meninjau Jambatan Marudi di tapak pembinaan jambatan tersebut. Pada awalnya, pembinaan jambatan sepanjang 650 meter dengan jalan dua lorong sahala ini menelan kos lebih RM75 juta. Namun, menurut Insinyur Aidil, terdapat kemungkinan penambahan dari kos asal yang disebabkan peningkatan kos bahan binaan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, projek yang disifatkan sebagai talian hayat ini amat penting bagi menghubungkan ketiga-tiga dun, iaitu Marudi, Mulu dan Telang Usan selain Kelimbang, Lawas dan Sabah menggunakan jalan darat. Jadi saya merasa menaruh besar harapanlah kepada kontraktor yang telah dilantik untuk menyiapkan projek ini dalam masa yang telah akan ditetapkan di antara JKR dan juga pihak kontraktor. Sehubungan itu, Datuk Dr. Penguang Manggil yang juga Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berharap agar rakyat di kawasan berkenaan memahami situasi yang berlaku dan usaha yang diambil oleh kerajaan bagi menyelamatkan projek ini. Masyarakat di Sarawak diseru terus bersatu padu dan tidak terbawa-bawa dengan politik ketika berpersatuan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil menegaskan ini penting untuk mengelak perpecahan demi memastikan kemajuan masyarakat di negeri ini yang berbilang bangsa. Datuk Dr. Penguang Manggil menambah sikap pentingkan diri sendiri dan berbeza pemikiran perlulah dikikis kerana beliau yakin perpaduan ini menjadi tunjang utama untuk memastikan suara mereka dapat didengari di peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan dan Pelantikan Persatuan Dayak Miri di Miri. Dalam pada itu, beliau menyeru persatuan tersebut menghimpunkan badan bukan kerajaan NGO IBAN di Miri bagi membincangkan hala tuju dan menjaga kepentingan dalam masyarakat itu. Ditubuhkan lebih 60 tahun di Miri, persatuan ini pada awalnya berperanan sebagai pusat transaksi bagi masyarakat Dayak mendapatkan tempat bermalam sementara apabila ke Miri. Namun, objektif penubuhannya kini lebih tertumpu kepada 5 aspek, iaitu pendidikan, perniagaan, kebudayaan, sosial dan kesukanan ke arah memperkasa masyarakat itu. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada ahli jawatan kuasa persatuan tersebut yang lama dan menyaksikan upacara angkat sumpah AJK yang dilantik. Turut diadakan penyampaian insentif pendidikan kepada anak-anak dalam persatuan itu yang cemerlang dalam pendidikan. Isu keselamatan di Sarawak bakal diberi keutamaan pada Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada Oktober depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen Keselamatan, Datuk Johari Abdul berkata, Kerajaan Persekutuan perlu melakukan tindakan sewajarnya dengan cepat untuk memastikan keselamatan sempadan serta aset-aset penting di Sarawak tidak terjejas, terutama ketidakstabilan geopolitik antarabangsa selain isu-isu global. Bulan 10 ini, bajet, kita mengharapkan kita dapat membantu kedua-dua kementerian ini melihat bahawa harus diberikan prioritas kepada isu di Sarawak seperti yang telah dimaklumkan kepada kami oleh Premier tadi, khususnya
dengan apa yang terjadi di sebelah Indonesia, Nusantara naik membangun, kita juga mesti ikut serta pantas, bukan tertinggal jauh. Beliau yang juga Ahli Parlimen Sungai Petani berkata demikian kepada pemberita selepas mengetuai delegasi Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Keselamatan dalam kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Turut hadir ialah Ahli Parlimen Hulu Rejang, Datuk Wilson Ugak Kumbong dan Ahli Parlimen Ledang Syahid Ibrahim Syahid Noh. Sementara itu, Datuk Johari berkata, hasil daripada pertemuan yang julung kali diadakan itu, Jawatankuasa Terbabit memberi jaminan akan menyuarakan isu-isu keselamatan yang berbangkit di persidangan Parlimen. Ini termasuk cadangan penggunaan teknologi digital dalam memastikan keselamatan aset-aset dan kawasan perairan di Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut memuji inisiatif Premier Sarawak dalam menubuhkan pasukan keselamatan tersendiri untuk melindungi aset-aset penting negeri yang beliau sifatkan sebagai satu langkah bijak dan berfikiran jauh. Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Keselamatan ditubuhkan antara lain adalah untuk membantu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri melihat isu-isu keselamatan negara secara keseluruhan. 2 buah rumah asnaf di Kampung Semarang Pinggir, Kuching menerima bantuan tanggungjawab sosial korporat CSR khidmat pendawaian elektrik anjuran Kementerian Pengajian Tinggi. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian memberitahu program CSR itu merupakan anjuran kementeriannya dengan usahasama Politeknik Kuching Sarawak dan Kolej Komuniti Betong dalam menggunakan kemahiran mereka untuk berkhidmat kepada masyarakat. Datuk Dr. Megat berkata ia merupakan program yang sering dilaksana dalam pelbagai platform termasuk membaiki rumah dan kali ini bersempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia baru-baru ini. Dan dengan cara inilah mereka dapat sekurang-kurangnya mempraktikkan apa yang telah dipelajari itu untuk membantu komuniti. Dan kita harap di masa yang akan datang, di samping mereka menjadi pekerja ataupun menjadi usahawan, mereka juga akan meneruskan program CSR di pihak mereka sendiri. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat rumah tersebut di Kuching. Sementara itu, salah seorang penerima Munawarah Serol 64 tahun bersyukur kerana terpilih menerima bantuan ini. Biasalah, dah lama gila dah. Dia dan terima kasih dengan JKM semua membantu kami semua dak sekolah nak ya tu poli tu kena membantu kami. Seramai 15 tenaga pengajar dan 8 penuntut terlibat dalam program 3 hari berkenaan. Hari Belia Negara merupakan pengiktirafan kerajaan terhadap segala usaha dan kejayaan seluruh belia yang merupakan tunjang dalam pembangunan keluarga Malaysia. Menurut Residen Bahagian Serikih Felicia Tan Yahua, hampir 21.4% atau 7 juta daripada 32.7 juta rakyat Malaysia merupakan belia berusia antara 15 hingga 30 tahun, manakala belia berumur 15 hingga 40 tahun mencecah hampir 15 juta orang. Felicia Tan memberitahu angka tersebut sangat signifikan sekaligus mempengaruhi setiap rancangan pembangunan negara. Oleh itu katanya, aspirasi dan pandangan belia penting bagi kerajaan merangka hala tuju masa hadapan kerana apa yang dirancang akan diwarisi oleh belia-belia keluarga Malaysia generasi akan datang kerana belia pencetus revolusi masa depan negara. Beliau berucap di Majlis Perasmian Hari Belia Negara peringkat bahagian Sarikih. Dalam ucapannya, beliau turut menyentuh mengenai kesejahteraan mental belia di Sarikih. Katanya, pandemik COVID-19 telah menjadikan generasi belia sebagai pengguna teknologi dan media sosial yang tinggi sehingga mereka menjalani kehidupan yang tidak aktif. Indeks belia Malaysia 2021 menunjukkan skor kesejahteraan mental dan fizikal belia berada di tahap sederhana. Justru itu, ia perlu ditangani melalui penglibatan belia dalam aktiviti sukan dan juga amalan hidup.
Sehubungan itu, segmen gaya hidup aktif diwujudkan dalam karnival tersebut sebagai satu inisiatif baharu pembudayaan untuk bersukan, khususnya bagi golongan belia. Beliau berharap dengan adanya aktiviti seperti itu, ia akan diamalkan secara berterusan bagi mengekalkan kesejahteraan mental dan fizikal dalam kalangan belia. Acara renang terbesar Sarawak, The Second Sarawak Short Course Sprint 2022 akan berlangsung di Pusat Akuatik Pandalila Rinong pada hujung minggu ini. Pengurusi penganjur pertandingan Vun Yong Hui menerusi kenyataan media memaklumkan pertandingan akan disertai 529 perenang daripada 20 pasukan mewakili Malaysia, Brunei, Indonesia dan Thailand. 16 daripada 20 pasukan tersebut adalah dari luar Sarawak. Pertandingan tersebut merupakan anjuran bersama Kelab Power Aquatic Swimming dengan Perbadanan Sukan Sarawak dan disokong oleh Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan. Menurut Vun Yong Hui, penyertaan kali ini sangat memberangsangkan berbanding penyertaan 376 perenang pada penganjuran kali pertama pada tahun 2019. Selain menyediakan peluang mempromosi sektor pelancongan Sarawak, pertandingan juga menjadi promosi bahawa Sarawak mempunyai kemudahan sukan renang bertaraf dunia. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dijadual merasmikan penutupan pertandingan tersebut pada 14 Ogos. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 9 Ogos berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.